Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi walaupun dalam secara maya. Okey, nama saya Siti Zulaikha binti Salim, moderator sebagai moderator dalam forum yang bertajuk bagaimanakah ancaman masalah kartel daging import kepada sistem keselamatan negara ini boleh berlaku. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu saya memperkenalkan dua orang ahli panel pada hari ini. Okey, ahli panel yang pertama, si cantik manis bernama Siti Nur Arina Rudiah binti Abdul Rashid. Apa khabar ahli panel yang pertama? Alhamdulillah, khabar baik. Baik. Ahli panel yang kedua pula berkelihatan manis wajahnya yang bernama Wan Nur Kamarinah binti Wan Adnan. Apa khabar ahli panel yang kedua? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih kerana bertanya. Baik, sama-sama. Sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh, soalan saya pada panel yang pertama. Bagaimanakah punca isu kata daging import ni boleh berlaku? Silakan. Terima kasih kepada monitor yang sudah bertanya apakah punca masalah yang telah berlaku. Isu ini melibatkan aktiviti pemasukan pelabelan logo halal. Hal ini berpunca daripada daging kata haram itu berkenaan dengan penggunaan logo halal di Malaysia ni. Logo halal palsu diletakkan di kotak untuk dipalsukan. Oleh itu daging seluduk haram ini dibungkus mula menggunakan logo halal palsu bersama dengan kotak yang menyerupai pengeluaran daging import yang sebenar. Selain itu juga, kegiatan ini juga dipercayai telah berlaku beberapa tahun yang lalu dengan menjadikan gudang tersebut sebagai lokasi untuk membuat label dan cop palsu yang akan ditampilkan pada kotak daging yang dibungkus semula dan dijual di pasaran terbatas sebagai daging halal. Sebenarnya daging tu haram. Itu saja penjelasan saya. Balik kepada moderator. Baik, terima kasih pada panel yang pertama atas lontaran present kepada soalan pertama tadi. Baik, panel pertama telah menyatakan bahawa isu ini berpunca daripada penggunaan logo halal yang palsu diletakkan pada kotak yang dipalsukan. Okey, disebabkan isu ini sedang hangat diperkatakan, saya nak mengajukan soalan yang kedua kepada ahli panel yang kedua. Okey, nyatakan agensi-agensi yang terlibat dalam isu ini dan terangkan peranan-peranan agensi tersebut. Silakan. Okey, soalan yang amat menarik daripada moderator kita hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebenarnya untuk agensi-agensi yang terlibat dalam isu ini atau pemegang taruh yang terlibat adalah terdiri daripada segelintir pihak yang berkuasa di dalam negara kita. Baiklah, setelah saya terangkan tentang jawatan yang terlibat untuk isu ini, saya juga akan menerangkan serba sedikit tentang peranan agensi-agensi tersebut. Okey, bagi agensi yang pertama ialah Jabatan Perkhidmatan Veterina iaitu JPV. Peranan beliau adalah untuk mengawal, mencegah dan menghapuskan penyakit haiwan dan zoonotik. Selain itu, ia juga daripada pemeriksaan daging, susu, telur, makanan, haiwan, rumah sembelih dan loji pemprosesan hasilan haiwan. Okey, yang kedua pula ialah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, iaitu dipanggil MAKIS. Okey, peranan MAKIS adalah untuk menguatkuasakan semua undang-undang bertulis yang berkaitan di pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin untuk memastikan bahawa tumbuhan, binatang, karkas ikan keluaran pertanian, tanah, mikroorganisma dan makanan yang diimport ke dalam dan dieksport ke luar Malaysia mematuhi aspek kesihatan manusia,
binatang, tumbuhan, ikan dan keselamatan makanan. Okey, selain itu ia juga untuk menyertai pemeriksaan dan pemerakuan premis negara, pengeksport bersama-sama dengan agensi dan jabatan yang berkaitan jika perlu. Okey, bagi agensi yang ketiga ialah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu dipanggil JAKIM. Okey, sebagai pihak berkuasa berwibawa dalam Persijilan Halal Malaysia merangkumi pengesahan halal, pemeriksaan dan pengesahan halal rumah sembelih luar negara, penganalisaan sampel produk, penyampaian maklumat dan khidmat nasihat halal serta penguatkuasaan Akta Perihal Dagangan 2011. Bagi agensi yang keempat ialah Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu dipanggil KKM. Peranan KKM adalah salah satu agensi kerajaan yang banyak bekerjasama dengan JAKIM dalam urusan persijilan halal tempatan dan luar negeri. Selain daripada terlibat dalam pentauliahan Badan Islam Luar Negara, KKM turut memainkan peranan untuk mengesahkan keselamatan produk makanan, suplemen dan juga perubatan di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawah Akta ini ada mengandungi peruntukan berhubung perlebelan amalan kebersihan dan keselamatan makanan. Hal ini hanya setelah mendapat pengesahan daripada KKM, maka sesuatu produk itu boleh dipertimbangkan untuk persijilan halal. Syarat ini terpakai untuk sebarang produk makanan dan suplemen kesihatan. Okey, agensi yang terakhir ialah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, iaitu dipanggil JKDM. Akta Kastam 1967 dan Perintah Kastam Larangan Mengenai Import 1988 telah memberi kuasa kepada Kastam Diraja Malaysia berhubung isu perimportan dan kemasukan produk halal daripada luar negara. Pihak KDRM memainkan peranan dalam penguatkuasaan halal sebagai satu cross-border agency bagi kemasukan barang-barang ke Malaysia dari luar negara dan sebaliknya di mana ia menjalankan tugas-tugas bersama jabatan lain seperti Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan JAKIM sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Berbalik kepada moderator kita. Baik, terima kasih atas penerangan yang sangat jelas bagi peranan setiap agensi-agensi yang terlibat dalam isu ini. Okey, tetapi kebanyakan masyarakat Muslim pada zaman kini mereka tidak tahulah tentang cara-cara operasi yang dijalankan. So kita berbalik kepada panel yang pertama bagi soalan saya iaitu terangkan modus operandi yang dijalankan. Terima kasih kepada moderator yang sudi bertanya bagaimanakah modus operandi berlaku semasa kata daging haram ni. Berdasarkan tarikh 23 November 2020, artikel Sinar Harian dan PPIM mendedahkan berlakunya kegiatan kata sejuk beku daging haram melalui sebuah laporan khas yang bertajuk Awas. Aktiviti seruduk iaitu aktiviti seruduk masuk daging lembu yang tidak halal. Modus operandi saya akan terangkan satu persatu dengan lebih lanjut. Yang pertama sekali, ia menggunakan orang dalam di pintu masuk negara untuk membawa masuk daging dari benua Amerika menggunakan dokumen yang palsu. Kedua, turut mendapatkan bekalan daging sejuk beku yang sememangnya halal dari negara yang telah diiktiraf oleh JAKIM seperti Australia dan New Zealand untuk mengelirukan pihak berkuasa. Yang ketiga iaitu menyongat semula wang kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab untuk mengawal keadaan keluar masuk kontena di pelabuhan. Yang keempat iaitu selepas daging sejuk beku tersebut berjaya melepasi pemeriksaan di pelabuhan, daging itu akan dibawa ataupun dimuatkan dalam lori kontena sebelum dibawa ke sebuah kilang yang dikawal ketat di Selangor oleh PPIM. PPIM juga PPIM juga mengenali pasti kegiatan yang terlibat juga berlaku di beberapa buah negeri utara. Tanah air itu dibawa masuk tanpa
cop pengesahan namun berjaya diedarkan dan dijual di dalam negara. Seterusnya, ia menggunakan orang pekerja warga asing yang berperanan untuk melakukan kerja pembungkusan semula daging sejuk beku sebelum diedarkan di pasar raya seluruh negara. Ia menghasilkan kotak serta pelekat keturunan yang menyerupai dengan pembungkusan daging yang sah halalnya. Sebagai contoh, mereka menghasilkan sendiri kotak yang dengan jenama yang daging sejuk beku yang halal dan pelekat halal serta logo yang disahkan oleh JAKIM. Itu saja penjelasan untuk saya. Berbalik kepada moderator. Masya-Allah, sungguh hebat atas penerangan pada panel oleh panel yang pertama tadi. Okey, untuk pengetahuan masyarakat Muslim, bukan mudah untuk daging daripada luar negara masuk ke dalam Malaysia. Banyak juga proses-proses yang kita kena lalui lah. Daging tu yang kena lalui. Okey, kita teruskan dengan soalan yang keempat pada ahli panel yang kedua semula, iaitu terangkan kesalahan-kesalahan akta yang berkaitan atau terlibat dalam isu kata daging. Okey, baiklah. Bagi kesalahan-kesalahan akta-akta yang berkaitan dalam isu ini adalah yang pertama ialah Perintah Perihal Dagangan iaitu Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Bagi menjalankan kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 29 LPD 2011, maka Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011 selepas ini dirujuk sebagai PPD ataupun PPH 2011. Ini telah dibuat. Okey, perakuan perihal halal bagi makanan dan barang-barang import bagi barangan import sama ada berbentuk makanan atau barang-barang lainnya. Seksyen 5 Subklasa 1 menegaskan semua makanan dan barang-barang import yang dipasarkan di Malaysia tidak boleh diperihalkan sebagai halal, melainkan jika makanan dan barang-barang import itu mematuhi kehendak perenggan 4 atau diperakukan sebagai halal oleh Badan Persijilan Halal Luar Negara yang diiktiraf oleh JAKIM sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual kedua. Seksyen 5 Subklasa 2 pula menyatakan bahawa pengimport atau pengeluar mana-mana makanan dan barang-barang yang diperakukan sebagai halal oleh Badan Persijilan Halal Luar Negara yang diiktiraf oleh JAKIM sebagaimana yang dirujuk dalam perenggan 1 hendaklah menandakan pada makanan dan barang-barang itu nama dan Badan Persijilan Halal tersebut. Okey, merujuk kepada perundangan di atas seperti yang telah disebutkan terlebih dahulu, sebelum APD 2011 dikuatkuasakan, sijil halal telah dikeluarkan oleh pelbagai pihak termasuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM, dan Majlis Agama Islam iaitu MAIN dan juga syarikat-syarikat swasta. Okey, sehubungan dengan itu, pihak JAKIM telah menyelaraskan logo halal yang dikeluarkan oleh pihak mereka termasuk pihak MAIN atau JAIN. Individu yang memperakui makanan, barang-barang atau perkhidmatan adalah halal yang bertentangan dengan Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011 boleh didenda tidak boleh melebihi RM200,000 dan bagi kesalahan kedua dan berikutnya boleh didenda maksimum RM500,000 jika sabit kesalahan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih ahli panel yang kedua atas penerangan tentang kesalahan-kesalahan akta-akta yang terlibat dalam isu ini. Okey, sebenarnya kita hampir ke penghujung untuk kita membincangkan isu ini. Baiklah, kita teruskan. Apakah pendapat bagi ahli panel yang pertama atau cadangan mekanisme penyelesaian bagi isu-isu berkaitan halal ini? Silakan. Terima kasih kepada moderator soalan yang amat menarik dan mencabar iaitu apakah cadangan mekanisme penyelesaian masalah tersebut. Cadangan isu daging kata ini mempamerkan kelemahan yang amat jelas dalam kawalan bekalan makanan halal di Malaysia. Jurang yang pertama perlu dirapatkan adalah kadar celik halal
yang masih rendah dalam kalangan pemain industri, termasuklah pembekal, pengusaha, pengeluar produk. Menurut Saad Mat, mereka lebih nampak simbol sebagai pelaris dan perangsang keuntungan. Ini adalah punca di mana terjadinya kes penipuan halal tanpa rasa bersalah pun. Mereka perlu diseimbangkan di antara nilai agama dan mengejar keuntungan dalam jati diri. Semua pemain industri ini dalam zaman revolusi industri ini, antara teknologi yang wajar dimanfaatkan adalah teknologi blockchain, iaitu setiap maklumat halal produk akan disahkan dalam pangkalan data halal. Dengan ini, maklumat produk sepanjang rantaian makanan bermula daripada kesahan badan berauditi, pembekal bahan mentah, pengeluaran, pemborong, logistik dan peruncit akan diketahui secara tulus. Pengguna juga boleh membuat semakan pengesahan halal dan memberi maklum balas halal dengan mengimbas kod QR menggunakan telefon pintar. Paling tidak pun gunakan kod hologram khusus bagi produk halal yang tidak mudah dipalsukan seperti yang dipertikaikan pada produk susu chemical pada masa ini. Antara lain, kita wajar memperketatkan syarat-syarat permohonan sijil halal dan mewujudkan label halal yang berbeza bagi produk import. Memboikot daging import dari negara yang tidak peka halalnya dan atau meragukan, serta mempergiatkan pemantauan lebih kerap terhadap syarikat-syarikat yang berisiko tinggi. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Balik kepada moderator kita. Okey, terima kasih pada ahli panel yang pertama atas jawapan-jawapan kepada soalan-soalan yang saya berikan dan memberi cadangan yang sangat berguna sekali. Okey, kita teruskan pada ahli panel yang kedua untuk soalan yang terakhir. Okey, berikan sedikit kesimpulan dalam isu yang sedang hangat ini. Okey, baiklah. Bagi mengakhiri soalan untuk isu ini adalah saya akan menceritakan sedikit kesimpulannya. Okey, kesimpulannya, isu daging kartel merupakan perbuatan khianat kepada seluruh masyarakat Islam di Malaysia. Pengguna di Malaysia merupakan golongan paling terkesan dan telah lama menjadi mangsa setiap kali timbul isu baharu halal. Sudah berapa banyak makanan syubhah dan haram yang telah dikonsumi tanpa sedar. Sudah tiba masanya untuk memperkasakan piawaian kawalan halal di Malaysia daripada sabotaj oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, itu sahaja daripada saya. Berbalik kepada moderator kita. Alhamdulillah, maka berakhirlah soalan-soalan kita pada hari ini bagi membincangkan isu kartel daging. Okey, terima kasih kepada dua ahli panel kita pada hari ini kerana sudi menjawab soalan-soalan bagi isu yang sedang hangat ni. Okey, saya berharap pihak masyarakat Muslim dapat memahami atas perkongsian-perkongsian dari panel-panel kita dalam isu kartel daging. Okey, sebelum berakhir, saya ingin memberi sedikit pantun. Okey, yang pertama, pergi ke hulu memburu landak, tertembak kera di atas ranting. Berfikir dahulu sebelum bertindak, itulah perkara yang paling penting. Selepas itu ada tazkirah, majlis ilmu juga diadakan. Mudahlah rakyat jerata berhijrah, bila yang halal saja dimakan. Maka kita berakhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.